دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Jadi alhamdulillah kehadiran kita sekarang dah mencapai seramai 73 orang lah. Semalam lebih kurang 60 orang juga datang selepas 5 minit kita start. Tapi hari ini kurang sikit lah, mungkin ada yang masih belum masuk. Tapi tak apa, kita start dulu. Okey, sebelum kita mulai kelas kita hari ini ataupun mulai majlis ilmu kita pada hari ini, marilah sama-sama kita buka majlis ilmu kita dengan bacaan Al-Fatihah. Dan saya minta anda sama-sama mengaminkan doa daripada saya lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mumtazin wa mutawaffiqin fi kulli imtihan fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah, walaupun kelas kita di tengah hari, alhamdulillah lah ramai juga yang hadir pada hari ini, kehadiran yang agak memuaskan lah. Dan saya tak sangka juga ada pelajar yang masuk tadi. Dia cakap dia masuk 30 minit awal, dia cakap tersalah jadual Muhammad Zafrul ni. Dia masuk 20 minit awal, dan selepas itu Nur Alia dia masuk 15 minit ke 20 minit awal, Nur Raya Akilah. Dan cikgu lihat sebelum 12.45 tadi dah ada lebih kurang 40 orang yang telah masuk awal. Jadi cikgu nak beri tepukan dan ucap terima kasih lah. Beri tepukan pada diri sendiri kerana anda seorang pelajar yang cemerlang. Macam cikgu selalu cakap, nak jadi pelajar cemerlang anda perlu menepati masa lah. Pastikan tunjukkan ciri-ciri kamu pelajar cemerlang, pelajar MRSM yang cemerlang. Okey, so hari ini, okey kejap cikgu slide. Jadi hari ini, cikgu lupa nak exit spotlight. Okey, jadi hari ini kita akan sambung topik kita. This is our last
subtopic which is about extraction of metal from its ore. Before this, we are already learned about the reactivity series. Kita dah lihat bagaimana metal-metal ini react dengan oksigen, react dengan acid, react dengan water. Dan sebelum ni kita dah lihat how to construct the reactivity series. Dan semalam juga saya dah bagi ataupun assign kamu satu task di mana saya suruh anda menjawab satu kuis kan. So hari ni sebelum saya start, saya nak tengok dulu berapa ramai yang dah buat kuis saya. Okey, alhamdulillah dah seramai 112 orang yang buat. Dan cikgu harap cikgu akan buka kuis ini sepanjang minggu ini. Ingat, kuis ini memberi contribute to 2% of your final PNG. Kalau anda tak buat, jadi markah anda akan berkuranglah. So, saya harap bagi sesiapa yang masih belum buat, sila berbuat segera dalam minggu ini. Tengok student cikgu, student form 1 cikgu. 140 orang dah buat. Dan 83 tambah 72 ni, dah lebih kurang 150 orang yang dah buat kuis. So saya harap pelajar-pelajar saya semua jawab semua kuis saya. Sebelum ni memang saya tak push sangat. Bila saya tak push, apa yang kamu macam sebelum ni lah 70 orang, 80 orang. Bila saya push, barulah saya dapat total participant yang memuaskan lah. So inilah result daripada kuis-kuis kamu. Alhamdulillah, Alia Nabilah di tempat pertama lah. Dia jawab semua betul. Dan dia paling pantas sekali. Muhammad Mukri memang pelajar cemerlang saya setiap kelas. Memang saya nak beri tepukan lah kepada yang dapat jawab semua betul. Memang anda pelajar yang cemerlang. Sebab cikgu dah cakap semalam, sebelum jawab pastikan kamu lihat dulu slide-slide cikgu. Study dulu. So Arwah Nilofa, Nur Alia Akila, Nur Aisyah, Muhammad Iman, Nur Alia Batrisha. Dan terima kasihlah kerana beri kerjasama. So inilah pelajar-pelajar cikgu, pelajar-pelajar yang cikgu rasa akan menjadi pelajar yang cemerlang. Okey, so kita akan sambung topik kita. Hari ini kita akan belajar pasal tentang extraction of metal from its ore. Apa extraction of metal ni cikgu? Okey, so hari ini kita akan lihat apa itu extraction of metal. So, seperti biasalah kalau dalam kelas cikgu ni kalau tak ada aktiviti macam tak seronok. So, cikgu nak buat satu warm up aktiviti macam biasa. Saya nak kamu join class point dulu. Macam biasa, tulis link classpoint.app dan kelas kod 46890. So, takkan tak ada partisipan cikgu hari ni. Selalu ramai je. Okey, Sarah Humaira. Terima kasih Sarah Humaira. Lagi-lagi, cikgu harap ada half of the class join class point hari ini. Sebab ni topik kita last. Last ni last topik ni. Sebab tu cikgu buat hari ni kita secara santai-santai je, main aktiviti je. Hari ni kita akan belajar half of the topic dan next week kita akan belajar half lagi dia punya content dan terus lepas tu dah habis. So kita akan buat revision lah selepas dah habis nanti. So waktu di form 2 ni lah kamu ada banyak masa untuk bersama saya buat aktiviti. Bila di form 3 memang cikgu cakap form 3 nanti kamu takkan ada masa aktiviti dengan saya. Sebab form 3 syllabus dia banyak. Kelas cikgu bersama form 3 memang cikgu langsung tak ada masa nak buat aktiviti dengan mereka. Cikgu just fokus kepada konten bagi lecture saja. Jadi kamu enjoy lah sewaktu kamu di form 2 ni. Alhamdulillah ramai yang join. Bagus. Bagus semua. Ramai yang join. Kita main santai-santai hari ni. Sejam ni kita belajar benda basic. Dan minggu depan kita akan belajar lagi dan seterusnya dah boleh habis dah. Minggu depan kita dah boleh habis topik kita. So sekarang dah 46 partisipan. Bagus. Sebelum ni kita pernah mencapai seramai 80-70 orang. Cikgu harap hari ni pun boleh mencapai seramai itulah. Kita main santai-santai saja. Cikgu sporting dengan kamu, kamu pun perlu sporting dengan cikgu kan. Kamu cakap cikgu sporting kan. So kamu pun perlulah sporting. Hari ni cikgu perlukan kerjasama kamu untuk sporting dalam kelas saya. Sebab esok dah cuti kan. So boleh rehat kan.
So hari ni kita santai-santai saja. Cikgu faham kelas tengah hari ni memang memenatkan cikgu. Tengah hari cikgu nak belajar. Saya pun pernah jadi pelajar juga dulu. Memang kelas tengah hari ni memang saya paling tak suka. Fungsi cikgu buat aktiviti ni bukan sahaja untuk kita enjoy main-main. Ada nilai sebenarnya dalam aktiviti ni. Cikgu nak nilai sebenarnya ialah untuk tunjukkan partisipan kamu, involving kamu, active learning kamu dalam kelas saya. Tak adalah macam saya mengajar tu syok sendiri je, saya tak tahu berapa ramai pelajar saya yang fokus dalam kelas saya. So alhamdulillah kita dah mencapai 57. So cikgu bagi yang belum join boleh guna kod ni atas ni. So kita tutup dulu. So kita aktiviti yang kita nak buat hari ni ialah warm up activity. What is your fun or interesting fact about yourself lah? Apa fakta menarik ataupun fakta lawak tentang diri kamu? Okay, so cikgu terangkan dululah fakta menarik. Kamu boleh tulis fakta menarik ataupun perkara menarik ataupun perkara lawak yang pernah berlaku kepada kamu sebelum ini. Okay, so cikgu terangkan dulu 3 fun or interesting fact about me lah. Okay, first. Ini bagi cikgu agak lawak dan interesting lah. Masa cikgu mengajar di sekolah lama cikgu dulu, first class cikgu masuk dalam kelas mereka panggil saya Cikgu Lokman. Saya terkejut sedangkan nama saya Soleh. Dia cakap, dia macam student berborak sesama sendiri. Dia cakap, macam Lokman lah. Masa first class tu saya abaikan je lah, saya tak faham. Saya mengajar macam biasa dan saya masuk second class. Masuk second class pun mereka cakap pasal Lokman. Saya terkejut, siapa Lokman ni? Lepas tu masuk kelas ketiga pun sama juga. Dia berbisik pasal Lokman. Lepas tu cikgu tanya, kenapa kamu panggil saya Lokman? Lepas tu dia boleh cakap muka saya dululah, sebab dulu saya kurus. Dia cakap muka saya iras-iras macam Lokman Podolsky. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Masa tu Lokman Podolsky memang famous lah. Dia viral kan dengan video-video dia. So sampai ada student yang hantar kepada cikgu, ni gambar cikgu sebelum dan selepas. Dia cakap perbezaan muka cikgu dengan Lokman Podolsky. Itu fakta menarik ataupun fakta yang perkara lawak lah bagi cikgu masa cikgu mengajar dulu. Itu fakta pertama cikgu. Dan fakta kedua pula ialah masa cikgu mengajar di sekolah lama dulu, cikgu memang diminati oleh pelajar-pelajar perempuan lah. Dan ada satu ni perkara ni memang cikgu sangat takut. Ada seorang perempuan ni, student ni, dia suka cari saya. Bila saya waktu rehat, dia suka cari saya di bilik guru. Sampai saya takut. Memanglah dia cari tu untuk tanya soalan. Tapi bila dia cari saya tu sebab dia seorang je cari, saya rasa takut. Jadi bila waktu rehat je, saya akan pergi ke kantin. Duduk lepak-lepak dengan cikgu lain. Saya takut untuk stay di bilik guru sebab takut cikgu-cikgu lain fikir lain pula nanti kan. Itu fakta kedua lah yang menarik tentang diri cikgu masa cikgu mengajar ataupun perkara menarik pernah berlaku pada diri cikgu lah. Dan fakta menarik ketiga lah, cikgu ada 3 orang adik-beradik lelaki dan ketiga-tiga adik-beradik cikgu gunakan sport bike ataupun Yamaha R15 lah. Orang panggil sport bike. Dia bukan super bike. CC dia sama je macam Waisuku 150. Cuma kita panggil dia sport bike sebab dia besar. Ketiga-tiga adik-beradik cikgu guna motor yang sama, warna biru pun sama, plate pun sama, huruf J, JUG, JUK. So itulah fakta menarik tentang diri cikgu lah. So hari ni cikgu nak kita macam sporting. Cikgu nak tengok apa pula fakta menarik ataupun perkara menarik ataupun pencapaian kamu. Kamu boleh cerita juga pasal pencapaian kamu. Cikgu, saya dulu pernah memenangi pertandingan ni. Boleh juga. So cikgu nak tengok siapa yang sporting pada hari ini. Kita sama-sama. Okay. So anda boleh buka kelas point dan tulis perkara menarik ataupun pencapaian kamu ataupun perkara lawak tentang diri kamu. Cikgu harap adalah yang respon. So, sporting lah dengan kelas cikgu. Cikgu sporting dengan kamu, takkan kamu tak boleh sporting dengan saya. Sebelum ni boleh je kan kita buat aktiviti. Cikgu nak someone. Please. Cikgu nak orang pertama. Haikal Ahzar, saya naik basikal. Lepas tu accident, lepas tu patah tangan. Alhamdulillah Haikal. Lepas ni naik basikal hati-hati. Siap patah tangan. Saya pernah bela musang pandan. Wow. Pernah. Macam mana Musang Pandan nyanyi lagu Let It Go masa 6 tahun. Wow, Aisyah Fikah.
jatuh depan cikgu lepas tu gelak buat tak tahu. Saya suka main game 24 jam. Alif, ni yang suka main game ni. Konten kelas English masa darjah 5 sebab teacher garang sangat. Wah. Saya handsome. Wah, Ikal betulkah Ikal ni handsome? Okay, cikgu nak lihat nanti. Betul tak dia handsome? Saya selalu bawa kereta bapak saya. Biar betul Zafrul, kamu baru form 2. Patrisha, Mas darjah 6. Darjah 6, wow. Hebat kamu ni. I like to sing, Patrisha. Wow, Patrisha, mesti suara dia sedap kan? Nanti cikgu nak dengar. Saya pelajar yang paling tinggi, Adlina. Wow, okay, nanti kita lihat. Betul ke Adlina ni tinggi? Kucing saya hilang cikgu. Alah, kucing kamu hilang Akil. Depan rumah cikgu ni ada 10 ekor kucing kamu boleh ambil. Setiap hari cikgu bagi makan. Ada 10 ekor kucing. Masa cikgu sampai banyak kucing depan rumah cikgu. RNG gacha sok. Wah, apa benda Danish. Bengkel RBT maktab hampir meletup sebab saya tak ingat nak tutup plug kelugan. Wah, Amina. Nasib baik maktab ni tak meletup. Alif Syukri PM ke-9. Saya pernah masuk majalah Wales sebab Johan main kriket. Wow, Sarah, pencapaian terbaik. Buat Maggie Cup pakai air mineral swam, kesian. Cikgu pernah panggil nama saya Suraya. Kenapa? Saya panggil nama kamu Suraya. Sorry lah kalau saya tu panggil. Ahmad Amiruddin handsome. Oh, Syafiq, kamu pujuk orang lain ke? Saya sekarang berlatih menjadi joki kuda untuk perlombaan berkuda. Wow, hebat. Kuda betul kan ni ke kuda game? Crash my mom Aisyah. Saya suka baca Wattpad, lagi-lagi pasal mafia. Oh, Syamila, gangster ni. Termakan buku sebab lapar. Kesian Wan Jasmine. Hafizul idola saya, Syafiq. Sir, Syafiq is my idol. Saya pernah berlakon jadi budak blur sampai cikgu Mat panggil saya budak blur. Betul ke Abdi? Saya turun 5 kilo sejak masuk maktab. Kenapa? Stres ke sebab tak makan? Betul cikgu. Ke sebab makanan maktab tak sedap? Saya pernah main game masa darjah 5 sampai marah. Paling mouse dekat sini dinding. Dia memang betul-betul stres dengan game ni. Din handsome. Siapa Din? Saya pernah join pertandingan Smart English. Pertandingan ni ada dalam negeri Terengganu. Oh, saya dapat jumpa Sultan Mizan. Wow, bagusnya. Saya tak boleh tengok kalau tutup mata. Kenapa? Memanglah kita tak boleh tengok kalau tutup mata. Bila sekolah? Yang ni Iskandar tak sabar nak sekolah Iskandar. Pernah terpijak kain baju batik masa tengah jalan dan hampir jatuh depan publik tapi sempat cover nak kutip. Wow. Almost nak rebus nota sebab tak boleh hafal point. Okey, ada lagi. Dah 3 minit ya aktiviti kita. Hari ni kita santai-santai je. Apa beban tim cikgu? Apa benda ni? PEA, beban tim cikgu. Tak faham ajar. Saya pro Valorant. Wow, dulu cikgu pernah juga nak cuba untuk main Valorant tapi cikgu macam tak ada geng je. Lepas tu cikgu tak minat nak main. Esok cuti ya, betul sama Zalfat. So esok cuti ya, manfaatkan cuti anda dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Okey, so 37 orang. Okey, yang lain. Okey, so kita close submission. Yang lain kita boleh join masa aktiviti seterusnya lah. Okay, cikgu close submission dan terima kasih kepada yang sporting dengan cikgu pada hari ini. Sporting dengan cikgu. Cikgu sporting tu apa tu? Dia sporting juga. Okey. So cikgu akan save semua review kamu. So kita masuklah. Selepas kita dah buat mock activity, kita akan masuk ke content lah kan. So hari ini kita akan belajar. So our learning objective for today is communicating using graphic visual on how metal being extracted from its ore using reactivity series. Apa ore ni cikgu? Ore ni apa ni cikgu? Okey, nanti kita akan lihat. And for the last, solving problem the negative effect of human activity that are not well planned for all living thing on earth. So for the last nanti kita akan lihat apakah negative effect the extraction of metal. So set, kita ada satu lagi activity, set induction activity. So sebab hari ini kita akan belajar pasal metal. Kalau kita tak ada proses yang kita nak belajar hari ini, kita takkan dapat jumpa metal-metal di sekeliling kita ni. Metal-metal di sekeliling kita ni sebenarnya adalah melalui proses yang kita panggil metal extraction. Barulah kita dapat lihat metal-metal yang di sekeliling kita ni. So, sekarang ni cikgu nak kamu snap gambar metal yang berdekatan dengan diri kamu. Snap
and upload photo of metal near you. Yang berdekatan dengan kamu, jangan kamu pergi sampai keluar rumah pula, yang dekat-dekat dengan kamu je. So this our second activity lah. Snap gambar metal yang berdekatan dengan kamu. Okay, someone? Takkan tak ada. Sarah Humaira, pin jarum. Ni pun salah satu metal. Kalau tak ada proses yang kita nak belajar hari ni, tak adalah pin ni. Hari ni kita akan belajar bagaimana metal ini terhasil. Amina Afrin. Terus iron terus. Baru lepas iron baju ke Amina? Okey lagi. Patricia, ya. Gunting tu buat daripada steel. Arif, nanti gambar Google kat Arif. Syafiq, apa ni Syafiq? Ramainya. Kunci, yes, betul. Kunci pun dibuat daripada metal juga. Keychain. Absorber apa ni, gila pula dia kat luar ke Syafiq ni? Asyik ni. Adib Tusi. Kudu, yes, betul. Stapler. Coin pun dibuat daripada metal. Muhammad Izzat, yes. Lagi. Yes, betul. Tin ni pun dibuat daripada metal. Alia Sofia, yes, bagus. Adlina, Ain Syafika. Lagi. Takkan tak ada metal di sekeliling kamu sekarang. Cik dengan cikgu ni macam-macam metal lah dia. Bersepah dalam bilik cikgu ni. Macam-macam metal lah dia. Umar, 2 kopi. Apa ni Umar? Macam dekat pintu punya tu je selak tu. Lagi. Kafrul. Ni gambar mungkin dia dah ambil sebelum ni lah. Gambar pagar kat luar rumah dia kot. Dalila, 2S. Yes, betul. Kisah foto ni pun dibuat daripada steel. Cikgu pula banyak sebenarnya cikgu nak tunjuk. Macam-macam ada. Kunci. Tin air bersepah atas meja cikgu ni. Cikgu lupa nak buang. Danish. Risau Danish. Lain macam gambar ni. Menakutkan. Parish, dia snap gambar dia punya metal dekat keyboard dia. Lagi 21 orang. Okey. 3 minit setengah nanti kita akan stop close submission. So kita akan proceed kepada pengajian dari Haikal Azhar. Yes, Haikal Azhar. Okey, mungkin tak ada yang ramai yang fokus mungkin tengah hari ni cikgu malas lah nak join cikgu. Tapi terima kasihlah kepada yang join. Cikgu nak ucap terima kasih. Okey, cikgu close submission. Ada satu lagi. Wan Adrian. Wan Adrian ada benda ni digunakan masa kelas fizik kan. Benda ni cikgu dah lupa apa nama dia. Okey, so kita close submission. Okey, terima kasih kepada yang join. So, kita akan terus kepada konten kita hari ini. So, what is actually the extraction of metal? Extraction of metal is the process to obtain metal from their ore. Tak apa, mungkin ada yang tak faham lagi melalui definition. Cikgu akan explain more. Okay, metal extraction is large and important industry. Macam cikgu cakap lah, kalau tak ada metal extraction process ni, memang anda tak dapat lihat logam-logam di sekeliling kamu ni. Memang kamu tak dapat lihat lah, mungkin kereta dia pun buat daripada kayu kot. Disebabkan ada metal extraction process ni lah, kamu dapat lihat logam-logam di sekeliling kamu ataupun metal surrounding you lah. So hari ini kita akan belajar lah bagaimana metal-metal ini diproses atau kita panggil dia metal extraction. So extraction of metal. Metal often appear in the earth crust as an ore.
and ore is the metal usually in the form of a compound. So, metal ni sebenarnya sering kita jumpa ataupun wujud di kerak bumi. Macam form 1 kamu ada belajar pasal the earth layer. Yang ni crust, mantle, outer core, inner core, yang tak boleh ingat lah, dah form 1 kan. So, crust tu maksudnya kerak bumi. So, metal-metal ni kita jumpa di kerak bumi. Kita gali dia dan kita boleh jumpa logam-logam ini di kerak bumi kita. Dan dia wujud dalam keadaan compound ataupun kita panggil the ore. Apa tu ore tu cikgu? Kita lihat apa tu ore. So, why metal is extract? Most metal are found in the earth crust combined with other element in rock known as ore. Inilah ore. Kebanyakannya metal-metal yang kita jumpa di kerak bumi ataupun selepas kita gali, metal yang kita jumpa ni bila kita jumpa tu kita tak jumpa seketul logam macam tu. Contoh kita jumpa aluminium, kita tak jumpa aluminium, kita gali-gali kita tak jumpa aluminium tu seketul macam tu. Dia wujud dalam keadaan dia combine dengan elemen-elemen yang lain. Kita panggil dia sebagai ore. Bila kita gali kita tak jumpa seketul benda tu, kita akan jumpa dia dalam keadaan berbatu dan dia bercampur dengan elemen yang lain. Itu kita panggil dia ore. So for example, iron is found combined with oxygen in ore. Maksudnya iron ni kita jumpa dia bila kita gali, kita jumpa dia combine, bergabung dengan oksigen. So metal need to be extract from ore before they can be turned into useful product. So apa yang kita nak belajar hari ni lah, bagaimana kita nak pisahkan dia, ataupun bahasa saintifik dia kita panggil dia extraction. Extraction tu kalau bahasa mudah dia yang lain kita separate dia. Kan dia wujud dalam keadaan iron dan combine dengan oksigen kan. So kita perlu separate dia. Kita nak iron saja, kita tak nak oksigen. So itulah proses yang kita panggil extraction, ataupun bahasa mudah dia kita panggil separate. Kita nak separate antara ion dengan oksigen. Kita nak iron saja. Itulah apa itu metal extraction. Barulah kita boleh turn dia kepada into useful product. So, extraction of metal. When the ore is dug up and decomposed to the metal alone, we call this extracting. Macam cikgu cakap tadi, ore ni kita akan gali dia. The more reactive a metal, the more difficult to extract. Macam sebelum ni kita belajar, ada metal-metal yang sangat reaktif dan ada metal yang kurang reaktif. Dan metal-metal yang lebih reaktif ni memang susah sangat kita nak separate dia. Manakala unreactive metals such as gold and silver can be found as pure element in the earth crust. Bagaimana untuk gold dengan silver ni macam kita belajar, dia memang tak bertindak balas, dia memang kurang reaktif, paling tidak reaktif langsung lah. Jadi bila kita gali tu memang kita dah jumpa dah dia dalam keadaan satu saja gold. Kita jumpa, kita gali, kita dah boleh jumpa gold. Kita tak perlu nak proses-proses dah, memang dia dah dalam keadaan gold dan silver. Hanya logam-logam yang reaktif je kita perlu proses. So inilah gambar rajah bagaimana proses of metal extraction daripada lombong. Contohnya lombong, dia akan buat penggalian lah di kerak bumi untuk cari metal-metal yang kita nak cari lah. Kalau macam ni dia nak cari aluminium. Jadi aluminium ni akan digali lah oleh excavator, macam-macam lah, jentera-jentera. So dia akan diproses. Ni ore lah, ni ore kita. Ore ni bercampur dengan oksigen. Ore ni bercampur dengan elemen lain. Jadi kita perlu bawa dia ke kilang dan kita akan proses dia. Hari ini kita akan belajar bagaimana kaedah ataupun method on how to process the metal. So, cikgu nak tunjuk satu video. Dekat Malaysia pun sebenarnya, bagaimana extraction of metal in Malaysia. Di Malaysia kita extract of tin. Tin ni kalau dalam bahasa Melayu timah lah. Di Malaysia kita melombong timah dan kita proses untuk menghasilkan biji timah. So kita nak lihat the Malaysia tin production ataupun the largest Malaysia tin production di Perak.
pasal kita punya biji timah di Lombong. Dan di kawasan Perak, terletak di tempat dia di Perak. Tengok, 700 hektar dia punya keluasan keluasan operasi biji timah di Perak ni. Sejak 1907 kamu tak lahir lagi. Jadi bagaimana proses dia lah. Bila kita dah gali, kita akan bawa kita punya ore tu ke kilang untuk diproses. Syarikat Raman Hidrolik Sdn Bhd telah mengecapi lebih daripada 10 tahun gemilang sejak diambil alih oleh syarikat Malaysia Smelting Corporation Berhad pada penghujung tahun 2004. Inilah keadaan bagaimana proses. Akan lebih banyak peluang pekerjaan. Okey, so itu sahajalah. Cikgu nak bagi tahu kamu, mungkin ada yang tak tahu. Malaysia ni pun ada kita punya metal extraction, tapi di Malaysia kita extract biji timah. So kita nak lihat video kedua, iaitu the biggest iron ore in Australia, di daerah Salt Plank, the biggest and the most advanced pelombongan iron. Dan ini pula ialah di Australia. South Flank will be BHP's biggest and most advanced iron ore mine, providing a key ingredient needed to make the world's Kalau steel. tak ada iron ni, tak wujudlah metal-metal di sekeliling kamu ni. This steel will build the world's schools, hospitals. This steel will build the world's school, hospital, bridge and vehicle. Bridges and vehicles. Pentingnya metal extraction ni. The South Flank mine has been designed and built for the future, constructed as autonomous ready, with personnel able to remotely control and monitor nearly all aspects of daily operation from the Integrated Remote Operations Centre, IROC, in Perth. South Flank is located in the Pilbara region of Western Australia, a region home to BHP's 4 processing hubs and 5 mining operations, and the source of some of the highest mana dia mempunyai the highest quality iron ore in the world. Quality iron ore in the world. The physical scale of the operation is massive, taking up a footprint the size of metropolitan Perth.
a US $3.6 billion investment in Australian mining, creating thousands of direct and indirect jobs, with more than 85% of project spend remaining in Australia. So inilah keadaan di pada Are already tempat-tempat controlled by IROC in pelombongan Perth. iron sebelum ia diproses. New equipment at South Flank includes state-of-the-art diesel-electric Komatsu So inilah 930E haul trucks jentera-jentera yang and some of the digunakan, world's largest excavators, with a 34 excavator, cubic metre shovel able to fill haul each truck. of the Yang besar haul ni haul trucks truck in yang 5 dia pernah lihat passes. kat Malaysia ni ada sebenarnya. Haul Two truck, primary kita panggil dia haul crushers, truck. Grand Central and Truck Vista yang Oriental, truck are gergasi. linked to the largest ore handling plant in Australia by 22 kilometres of high-speed conveyors. Of 6 Olympic swimming Lepas pools kita per dah lombong hour dia, by the fleet of kita akan bawa 41 dia haul ke kilang trucks, untuk each able diproses. to Inilah carry over iron ore. 300 tonnes of ore. The mobile equipment maintenance workshop, So of which more than selepas kita dah lombong dia, kita dah gali dia, seterusnya kita akan proses. So kita akan tengok. Selepas kita dah gali dia, kita dah lombong dia, kita dah cari dia kan. Siapa punya suara? So lepas kita dah gali dia, kita dah cari iron ore kita tu. Kita dah cari dah metal kita tu. Kan dia wujud dalam keadaan dia combine dengan ada metal, ada elemen. So we need to use a method of extraction. How untuk kita nak pisahkan metal ni dengan logam dengan elemen yang lain. Kita nak iron sahaja. So extraction method vary for different metal. Setiap metal tu ada method dia yang berbeza-beza. Nanti kamu lepas slide ni kamu dapat lihat. Untuk metal ni kena guna method apa? Metal ni kena guna method apa? Most metal are found combined with other element. Macam cikgu cakap tadi lah. Metal ni kita tak jumpa seketul macam tu. Dia akan combine dengan other element. So this metal need to be separated from the other element that they are combined with using a chemical reaction. So kita perlu use a chemical reaction untuk separate dia. Separate this metal from the other element. So apa yang kamu belajar dalam topik ni, there are two main ways of extracting metal from their ore. The first method is we burn burning the ore with a carbon, ataupun nama lain ni kita panggil dia reduction process. Dan proses yang kedua ialah electrolysis process. Ni dua method yang kamu perlu ingat. So macam cikgu cakap tadi, setiap metal dia mempunyai proses-proses yang berbeza. Bagi potasium, sodium, kalsium, magnesium, aluminium, seperti yang cikgu cakap, yang logam-logam ini ialah logam-logam yang reaktif. So extraction through electrolysis of metallic compound in molten form. So kelima-lima logam ini, bagaimana kita nak extract dia ialah melalui proses electrolysis. For metal higher than carbon in the reactivity series of metal, the extraction of the metal from its metallic compound is through electrolysis. So metal yang di atas karbon semuanya melalui proses electrolysis. Betul. Kita proses dia. Manakala metal yang di bawah karbon, for metal lower than carbon in the reactivity series of metal, the extraction of the metal from its ore is through the reduction of its oxide with carbon. Manakala logam-logam yang di bawah karbon, kita melalui dengan proses, kecuali hidrogen lah, hidrogen bukan logam. So zinc, ion, tin, lead, dan keempat-empat metal ini, bagaimana untuk kita proses dia ialah melalui extraction through reduction of metal oxide by carbon. Kita akan melalui proses yang kita panggil reduction process. Ingat, logam yang lebih reaktif, potasium, sodium, kalsium, magnesium, aluminium, dia melalui proses electrolysis. Atas karbon, electrolysis. Bawah karbon, reduction process. Senang je. Manakala copper dan mercury, dia melalui proses extraction of the metal is done through direct heating of the metallic compound. Macam copper dengan mercury ni, dia proses dia senang saja. Kita jumpa copper ni dengan elemen lain, kita just bakar sahaja, terextract ataupun terurai. Kita terus boleh dapat copper. Sama juga dengan mercury. Kita jumpa mercury tu dia
Walaupun dia combine dengan adik elemen, tapi proses dia senang. Cuma proses bagi logam yang atas karbon dan bawah karbon ni yang melalui proses yang agak sulit lah. So manakala silver dengan gold, macam cikgu cakap lah, silver dengan gold ni kan dalam reactivity series dia duduk paling bawah sekali. Dan dia sangat tidak reaktif. So silver dengan gold ni exist in the form of element in the earth crust. Maksudnya dia dah wujud dalam keadaan dia sendiri. Kita gali, memang kita dah jumpa dia seketul. So cubalah gali belakang rumah kamu kalau ada jumpa silver atau gold. So silver dengan gold ni memang tak perlu nak proses dah. Kita jumpa dia seketul macam tu. So faham setakat ni faham? Senang kan? Faham tak? Okey, bagus kalau faham. So ada lebih kurang 15 minit lagi. Sebenarnya topik kita ni hari ini sebenarnya cikgu boleh habiskan je. Sejam ni cikgu boleh habiskan topik kita. Dan lepas tu dah habis dah satu topik, dah habis dah semua silibus kamu. Tapi untuk hari ni cikgu pecahkan dua. Minggu ni kita belajar sikit, minggu depan kita belajar sikit dan lepas tu barulah habis. Dan selepas itu kita akan buat revision topik by topik. So kita akan ujilah minda anda. So choose the extraction method of the metal of the following metal from their ore or metal oxide. Untuk aluminium, proses apa yang kita perlukan untuk extract aluminium? Electrolysis ataupun reduction? Siapa yang salin nota tu mungkin boleh jawab lah. So saya perlukan jawapan anda. Cepat. Wow, ramai yang menjawab. Wow. Maksudnya anda fokus dalam kelas saya. Alhamdulillah, ramai yang menjawab A. Maksudnya faham, senang je kan? Aluminium melalui proses apa? Electrolysis. Bagus. Ramai yang jawab. 47, 49. Wah, ramai. Tak ada yang jawab B langsung. Bagus lah. Memang kamu di form 2 ni pun soalan exam kamu pun MCQ. Tak adalah cikgu nak pergi dengan soalan-soalan yang susah. So soalan senang kan? Rugilah kepada yang jawab salah. Dan hari ni pun cikgu rasa topik kita agak mudah lah. Cuma minggu depan agak sulit sebab kita akan belajar proses-proses dia. Hari ni kita tahu je proses tu apa. Tapi minggu depan kita tengok bagaimana logam ni konsep sebenarnya diproses. So, ramai juga yang menjawab. Sebenarnya ramai jugalah yang fokus dalam kelas cikgu ni. 55 orang fokus. Kita tengok attendance sikit. Alhamdulillah 115 orang. So hampir separuh lah yang fokus dalam kelas cikgu. Jadi tak ada cikgu, lega lah untuk cikgu. Sebab ada juga yang student yang fokus. Yang lain tu mungkin mereka ada masalah internet untuk join. Tak apa, cikgu faham. Bagi tahu rakan-rakan yang ada masalah internet, kan cikgu ada bagi nota, boleh baca balik nota. Lepas tu ada link recording, boleh tengok balik link recording tu. So alhamdulillah seramai 59 orang menjawab A. Dan jawapannya betul lah. Terima kasih. So, kita tengok balik. Betul tak aluminium ni melalui proses elektrolisis? Yes, betul. Aluminium atas karbon dan dia melalui proses elektrolisis. Bagus. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Bagus. Maksudnya anda faham. So kita akan pergi kepada iron. Choose the extraction method of the following metal from their ore or metal oxide. Okay, so iron melalui proses apa? Oh, ramai. Pantas. Siapa yang pantas sangat tu? Jangan nak tengok ah. Sarah Humaira, Siti Aisyah, Syafiq, Ain Syafiqah, Batrisha, Aini Batrisha, Adam Haziq. Dari kelas 2S, Elisa, Syafiqah, Hazim, Zatikal Nadisha, Muhammad Izzat. Bagus. 48 orang yang jawab. Bagus. Pelajar cemerlang cikgu. Alisha, Farisha, Alif, Syamila semua menjawab B. Maksudnya jawapan dia betul.
Bagus. Jadi kamu fokus dalam kelas saya. Senang je. Topik kelas ni memang senang je sebenarnya. Kalau kamu fokus memang senang. So, alhamdulillah, seramai 53 orang, half of the class respon memberikan jawapan yang betul. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Yeay. So, jadi itu sahajalah untuk hari ini sebenarnya tentang topik kita. So, minggu depan kita akan lihat bagaimana, tadi kita belajar pasal proses kan, tapi kita just tahu je proses apa. Minggu depan kita akan lihat bagaimana step by step metal ini akan diproses. Belum habis lagi. Cikgu tak pernah habiskan awal kelas kita kan. Lebih kurang 10 minit lagi. So saya nak tanya anda, do you understand class? So cikgu lupa nak letak plus point kejap. Multiple choice 2. So, do you understand class? Yes sir, ramai yang understand. Ke ada yang macam Patrick? Bila? Apa sir? Wah, ramai yang faham. Okay, bagus. Ramai yang macam SpongeBob. Good. 53 orang faham. Alhamdulillah. Lagi yang lain? Faham tak? 55 orang. Okay, bagus. Faham. Tak ada yang macam Patrick Bagus. 56 orang yang faham. Bagus. 53 orang. Jadi usaha cikgu buat slide kamu, buat aktiviti kamu ni berbaloi lah. Jadi lega. Cikgu sebagai guru bila lihat pelajar dia participate, lihat pelajar dia nak belajar, pelajar dia faham, cikgu ni rasa gembira. Walaupun dia penat, apa yang anda tahu, cikgu ni rasa gembira. Saya sebagai guru, saya rasa gembira. Saya lihatlah. Dan saya harap kamu kekalkanlah, bila kamu dah masuk ke form 3 nanti, kekalkanlah sikap kamu macam ini dengan cikgu-cikgu yang lain juga. Bukan dalam kelas saya saja saya minta anda buat semua benda ni. Dengan kelas-kelas cikgu lain pun buat benda yang sama juga, perkara yang sama. So alhamdulillah 59 orang yang faham lah. Bagus. So cikgu close submission. Terima kasih kepada yang respon dan terima kasih kepada diri sendiri kerana faham apa yang kita pelajari hari ini. Memanglah faham cikgu, simple je kan. Iaitu bagi kata-kata seorang yang macam hebat. Memanglah faham cikgu, senang je kita belajar hari ini. So terima kasihlah kepada 61 orang yang respon ni. Yang inilah pelajar-pelajar yang faham dalam kelas cikgu. Iskandar ni anak homeroom saya. Iskandar jangan lupa like gambar kita, gambar homeroom. Adib, Amina, Iman, Syamila, Alia Nabila, Sofia, Syafiqah, Sabir, Haira, Wafia. Jadi nama-nama pelajar cikgu lah yang respon. Yang lain tu, yang tak respon tu bukan kamu tak cemerlang cuma mungkin kamu tak dapat nak join sama kelas yang lain. Cikgu faham. Mungkin yang ada masalah internet tak boleh nak join. Cikgu faham. Bukan kamu tak cemerlang. Ingat, semua pelajar yang join dalam kelas cikgu ni semua pelajar yang cemerlang. Bila kamu masuk je Marisam ni, semua adalah pelajaran cemerlang. So cikgu close submission. So kelas kita ada lebih kurang, cikgu lihat dulu, kelas kita ada berapa minit lagi. 1.37 ada lebih kurang ke 6 ke 7 minit lagi. So macam biasalah, di akhir kelas cikgu nak reflection lah untuk diri kamu. Reflection dah hasil daripada kelas kita hari ini. Kalau contoh kamu faham, tulis kamu faham. Faham cikgu. Kalau contoh kamu nak cakap pasal apa yang kita belajar, kamu tulis. Reflection is, kalau contoh kamu cakap sesi pembelajaran hari ini enjoy. Okay, enjoy cikgu hari ini. Kalau nak cakap esok cuti, esok cuti. So tulis apa saja yang kamu nak tulis. Epic. Haha. Apa ni? Parish. Saya handsome. Betul ke Haikal handsome? Cikgu handsome. Wah, cikgu memang handsome. Saya belum mengantuk. Wah, Iman Aldina belum mengantuk
Esok cuti. Yeay, betul esok cuti. Betul cikgu. Yes, betul Haikal. Faham. Dini, enjoy this. Yes, enjoy. Esok cuti. Oh yeah. Saya lapar. Lapar ni. Zatikan Nadisha. Cikgu pun lapar ni. Cikgu tak makan lagi ni. Best belajar dengan cikgu. Alhamdulillah, best belajar. Saya buat lagi macam ni, confirm ramai faham. Yes, betul. Untuk form 2 dengan form 1 memang cikgu buat macam ni lah. Untuk form 3 nanti memang kalau cikgu buat macam ni, mampus kelas kita sampai 3 jam. Faham? Tiba Haikal. Enjoy sir. Bagus, Alhamdulillah. Oh, cuti. Best. Ni siapa cakap Cina ni? Sabil. Kamu ada belajar Mandarin ke Sabil? Letak banyak lagi muka SpongeBob dengan Patrick. Ini Syafiqah. Cikgu sebab cikgu memang minat SpongeBob. Cikgu Lokman. Muhammad Izzat. Memang betul dulu cikgu orang panggil Cikgu Lokman. Pelik cikgu. Best belajar dengan cikgu. Alhamdulillah. Akmal handsome. Wow, Akmal pun handsome Best belajar dengan cikgu. Alhamdulillah. Esok boleh bangun lewat. Wow, siapa ni dah cita-cita nak bangun lewat ni? Iman Irdina ni. Apa ni? Kontroversi ni. Alif. Jangan letak statement kontroversi dalam kelas cikgu. Shock. Apa ni? Bijak. Siapa tulis dalam Jawi ni? Bijak. Haziq 2P. Bagus. 54 orang yang respon. Alhamdulillah. Ramai yang respon. Mungkin tak semua yang keluar dekat sini. Cikgu tak tahu kenapa semua tak keluar. Tapi Alhamdulillah. Ini kelas berjalan dengan lancar. Sofan. Okey, Sofan, Aisyah, Alisha. Paling apa ni? Handsome. Haikal. Betul, Haikal ni paling handsome. Paling handsome, betul. Haikal ni paling handsome. Banyak kali dia cakap kan. Okey, nanti cikgu nak jumpa lah Haikal ni. Kita nak tengok dia handsome ke tak handsome. Boleh siapa-siapa respon tak, betul tak Haikal handsome? Boleh lah. Betul. Okey, enjoy sir. Okey, Alhamdulillah. Boleh lah. Boleh lah Mael, apa Mael ni? Okey, so ada lebih kurang 5 minit lagi. Alhamdulillah. So, terima kasih kepada sesi. Macam ada something. Apa? Ada tak? Okey, tak apalah. Okey, so terima kasih kepada yang respon. Alhamdulillah lah. Cikgu dapat respon yang positif lah daripada kamu semua. Jadi, cikgu bila cikgu dapat respon yang positif, cikgu akan rasa lebih bersemangat untuk mengajar kamu. Itulah, bila menjadi guru ni, bila lihat pelajar dia faham, pelajar dia respon, pelajar dia gembira, enjoy, cikgu pun rasa walaupun cikgu penat tidur lewat buat konten-konten ni, cikgu rasa berbaloi. So, terima kasih kepada yang join hari ini. Cikgu perlu submission. Cikgu akan save. So ada lebih kurang 4 minit lagi. Yang ni kita akan belajar minggu depan. Tak apa, kita tak perlu tengok dulu. Minggu depan kita tengok. Okey, inilah respon daripada kamu. Okey, so Alhamdulillah dah 141. Saya tak pergi. Saya tak pergi. Okey, so itulah respon. Alhamdulillah respon untuk kamu hari ini. Jadi ada lebih kurang 4 minit lagi. Lebih kurang 4 minit lagi ni cikgu nak ingatkan bagi sesiapa yang masih belum lagi buat kuis cikgu, sila buat. Sebab kenapa cikgu suruh buat? Sebab bila kamu tak buat kuis, cikgu tak boleh nak bagi markah. Markah kamu punya final PNG. Jadi bila kamu nak dapat markah yang tinggi, kamu perlu buat kuis saya. Walaupun kamu dapat jawab salah sekalipun, bila kamu participate, cikgu akan bagi juga markah. Jangan risau. Ingatkan rakan-rakan yang lain. Cikgu akan buka sepanjang minggu ni kuis ni. Boleh buat bila-bila masa bila anda free, okey? Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. 1:42 dah. Jadi, cikgu harap waktu cuti 2 hari ni manfaatkanlah cuti kamu dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Jaga diri, jaga SOP, pastikan jangan keluar rumah selalu. Jangan pergi ke tempat sesak, jaga diri, jaga kesihatan. Cikgu rasa itu sahajalah untuk hari ini. Jadi,
Untuk hari ini cikgu akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, anda boleh dismiss. Jumpa next week. Okey. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Terima Bye. kasih, Jumpa lagi. cikgu. Have a nice Bye. day. Terima kasih. Bye. Terima kasih cikgu Oman. Terima kasih. Bye. Easily create your next video. Motion Array offers you more than 500,000 templates, music, Ujian adalah
You're here. I'm glad you finally made it. Hi, I'm John Becker. You're here because you received a private invitation from a friend of mine who thinks very highly of you. These invitations have only gone out to a select few. In fact, you're one of only 25 people to be given the chance to make life-changing profits like this. Now, hold on a sec. Before you click away from this page thinking, I've heard this before, or not this again, let me just warn you that this is not going to be another one of those scam videos showing a Kau masih tersenyum mengubat lara selindung derita yang kau rasa. Senyuman yang mententeramkan setiap insan yang kebimbangan. Hakikatnya tak tertanggung lagi derita di pangkuan istrimu Mairah, menunggu saat ketikanya diangkat rohmu bertemu yang ihsan. Pada umat dan akhirat, dan tibalah waktu ajal bertamu penuh ketenangan, jiwamu berlalu linangan, akhir mata syahdu ini pemergianmu.
tak terlepas kata mengungkap jiwa gerhana seluruh semesta. Walaupun kau telah tiada, bersemarak cintamu selamanya. Dan tibalah waktu ajal bertemu penuh ketenangan, jiwamu berlalu linangan, air mata syahdu iringi pemergianmu. Oh sukanya untuk umat menerima bahkan banyak untuk umat mempercaya, tetapi iman merelakan jubah bahwa manusia kan pasti akhirnya. Dan bersaksilah sesungguhnya kami merindu